Bertemu kembali rentasan berita edisi 1561. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Tunjuk hero sembunyi di celah kelangkang. Projek sakit yang menyakitkan di negeri PAS. Diplomasi seiring integriti dan toleransi. Adakah pegar yang diharap mengecewakan rakyat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan berhasrat menggantung Ahli Parlimen Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan daripada sidang di Dewan Rakyat selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa. Menurut Kertas Aturan Urusan Mesyuarat di Dewan Rakyat semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan usul untuk menggantung Wan Saiful PN Tasik Gelugur hari ini. Usul itu dikemukakan selepas sesi soal jawab lisan tamat pada jam 12.30 hari tadi, namun ditarik balik setelah Wan Saiful membuat permohonan maaf. Wan Saiful sebelum ini membuat kenyataan tersebut iaitu pada hari Rabu ketika membahaskan titah Seri Paduka Baginda yang Di-Pertuan Agong di Parlimen. Berdasarkan Hansard Parlimen, Wan Saiful mengulas titah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar untuk membantras rasuah sebelum Baginda dilantik sebagai Agong Disember tahun lalu. Korap itu maksudnya menyalahgunakan kuasa. Ampun tuanku, orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet, kata Wan Saiful. Kenyataan itu jelas merujuk kepada Anwar selaku Perdana Menteri yang mengadakan mesyuarat pra-kabinet dengan Yang Di-Pertuan Agong setiap minggu. Dakwaan itu mencetuskan kekecohan sehingga memaksa Wan Saiful menarik balik kenyataannya atas arahan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Wan Saiful berkata kononnya beliau kesal dengan arahan Speaker tetapi tetap mematuhinya. Dalam usul yang dikemukakan Zahid seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat, Wan Saiful juga didakwa telah menggunakan nama Yang Di-Pertuan Agong untuk mempengaruhi Dewan Rakyat. Kenyataan yang dibuat Yang Berhormat Tasik Gelugur merupakan satu dakwaan yang sangat serius dan menyalahi hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen serta merupakan satu penghinaan kepada Dewan ini. Maka inilah dipersetujui bahawa Yang Berhormat Wan Saiful Wan Jan, ahli parlimen Tasik Gelugur, hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat selama 6 bulan dari tarikh usul ini diluluskan. Menurut Zahid, seperti yang dilaporkan Malaysia Kini sebelum ini. Sebagai respons, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi tempoh sehingga Ahad ini kepada Wan Saiful untuk tampil ke SPRM berhubung pendedahan beliau di Dewan Rakyat mengenai tawaran habuan untuk menyokong Perdana Menteri. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata sekiranya ahli parlimen tersebut tidak berbuat demikian, satu tindakan terhadapnya bakal diambil. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan tindakan yang bakal diambil, namun memberitahu ia akan diumumkan kemudian. Setakat sekarang yang saya rujuk kepada ibu pejabat SPRM dan pegawai saya, beliau belum lagi datang ke SPRM untuk membuat aduan atau laporan seperti mana yang beliau timbulkan di Dewan Rakyat. Jadi kita akan panggil beliau minggu hadapan sekiranya dalam minggu ini beliau masih belum datang ke SPRM untuk membuat laporan, saya akan bagi arahan kepada pegawai saya untuk satu tindakan, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas bicara eksekutif anti rasuah kepada ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Sembilan yang ke-15 di Wisma Negeri semalam. Tambahnya, seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, menjadi tanggungjawab Wan Saiful untuk membuat laporan ke SPRM di bawah Seksyen 25/1, bukannya menunggu SPRM untuk memanggil beliau. Ini bukan masalah kami kena pergi cari beliau. Beliaulah kena datang ke pejabat SPRM atau mana-mana balai polis terdekat. Takkanlah saya nak pergi jumpa beliau pula atau nak ambil beliau di rumah dan bawanya ke pejabat. Begitulah kaedah dan analoginya, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Pelik tapi benar. Dengan sengaja dan dengan penuh yakin, Wan Saiful memberitahu Dewan Rakyat bahawa beliau dihubungi oleh beberapa individu yang mengugutnya untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli parlimen itu mendakwa selepas berkali-kali dihubungi, beliau akur untuk mengadakan pertemuan
bermula pada 17 Januari lalu di sebuah hotel di Bukit Bintang, Ibu Negara. Dakwa beliau, dalam siri pertemuan tersebut, individu berkenaan menawarkan habuan sebagai balasan sokongan kepada Perdana Menteri, antaranya peruntukan parlimen sebanyak 1.7 juta ringgit. Dalam perkembangan lain, Azam memberitahu setakat ini tiada mana-mana laporan terhadap adun Negeri Sembilan yang didakwa terpalit dengan isu penyelewengan atau rasuah. Justru di sini, atas dasar apa dakwaan yang dibuat Wan Saiful atau hanya sekadar ingin membuat penghinaan kepada PMX dengan sengaja ianya dibuat di Dewan Rakyat tentang penggantungan beliau daripada sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan, itu sebenarnya adalah satu tindakan yang sangat wajar dilakukan atas kebiadaban dan sikap kurang ajar yang beliau tunjukkan sebelum ini. Jika benar apa yang didakwa Wan Saiful, rakyat mencabar beliau untuk tampil ke SPRM dan dedahkan semuanya jika betul ianya berlaku. Berani kerana benar, jangan berlagak menjadi hero, kemudian bersembunyi di celah kelangkang. Kerajaan Negeri Kedah di bawah pentadbiran PAS Perikatan Nasional PN digesa tidak menuding kesalahan kepada pihak lain susulan masalah kelewatan pembinaan loji rawatan air di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, dakwaan pembangkang kononnya pembinaan loji rawatan air di Kedah lambat kerana Kerajaan Persekutuan tidak melayan permohonan menaikkan harga barang projek di bawah variasi harga atau VOP adalah tidak berasas. Menjawab dakwaan itu di Dewan Rakyat hari ini, beliau menafikan Kerajaan Persekutuan mahu menjadikan mana-mana pihak sebagai mangsa dalam isu berkenaan seperti naratif yang dimainkan pembangkang. Sedangkan Kerajaan Kedah tidak mengemukakan notis perubahan atau NOC kepada kementerian setelah berlaku kenaikan kos melangkaui harga siling. Kita nak projek ini dibuat dengan sebaik mungkin sehingga siap. Dakwaan menyalahkan Kerajaan Persekutuan adalah tidak betul. Permohonan VOP ini sebenarnya perlu dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Kedah kerana dalam projek ini Kerajaan Negeri adalah agensi pelaksana. Tidak timbul isu Kerajaan Persekutuan tidak mahu membenarkan VOP kerana VOP ini mohon dengan Kerajaan Kedah sendiri. Peranan di peringkat pelaksana itu bila berlaku perubahan kos binaan ikut syarat sebenarnya boleh kemukakan kepada agensi pelaksana sebab harga siling itu masih lebih tinggi. Tetapi bila kenaikan itu melangkaui harga siling projek, maka Kerajaan Negeri Kedah perlu mengemukakan NOC kepada kementerian. Berdasarkan rekod kementerian, sebenarnya belum lagi menerima sebarang permohonan NOC daripada Kerajaan Negeri Kedah untuk kedua-dua projek sakit ini. Jadi harap dapat membantu Yang Berhormat menerangkan keadaan sebenar di Kedah, katanya. Terdahulu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, PN Kubang Kerian, mahu kerajaan memberi penjelasan berhubung isu perubahan skop projek apabila berlaku VOP. Kelewatan penyiapan projek loji rawatan ILRA di Bukit Selambau, Kedah akan menyebabkan rakyat di negeri jelapang pada itu, khususnya di Sungai Petani, akan menghadapi terputusnya bekalan air pada menghadapi musim kemarau sekitar Mac hingga Mei tahun ini. Oleh itu, Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Taufik Johari menyeru semua pihak agar bersepakat menangani isu kelewatan projek menaik taraf LRA tersebut yang sepatutnya siap tahun ini. Katanya isu itu jelas memberi kesan buruk kepada nasib rakyat Kedah yang pada ketika ini berhadapan dengan krisis bekalan air bersih. Sekarang ini kita lihat musim kemarau sudah tiba. Ia sepestinya menjadi mimpi ngeri buat rakyat Kedah. Justru saya berharap agar pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri dapat duduk sekali bekerja dalam isu ini, katanya di Dewan Rakyat pada sesi petang semalam. Bagaimanapun, beliau merakamkan penghargaan kepada Akmal Nasrullah atas lawatannya ke projek sakit tersebut sebagai tindakan susulan menangani masalah berkenaan. Dr. Taufik berharap Menteri Besar Kedah mencari jalan penyelesaian segera, memandangkan projek LRA layang-layang di Johor dapat disiapkan meskipun kedua projek tersebut mempunyai persamaan garis masa dan menghadapi kenaikan kos bahan binaan yang sama. Terdahulu, Akbar berkata kelewatan projek menaik taraf LRA Bukit Selambau menjejaskan 80% penduduk Kuala Muda. Justru pihaknya memaklumkan LRA berkenaan mendapat lanjutan tempoh masa iaitu EOT sehingga 26 Jun ini untuk disiapkan. LRA Bukit Selambau merupakan projek Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun, Kerajaan Negeri Kedah sebagai agensi pelaksana kerana kuasa ke atas sumber air berada di bawah Kerajaan Negeri iaitu PAS
Perikatan Nasional. Terjawablah kini prestasi kerja Menteri Besar Kedah yang sombong dan angkuh di negeri Perikatan Nasional itu. Indah khabar daripada rupa. Projek sakit itu kini dilihat menyakitkan mata, hati dan telinga rakyat yang selama ini melihat bagaimana santainya MB kaki karaoke itu mendendangkan lagu bersama gadis-gadis gedik sehingga jam 2 pagi. Apa hasilnya? Hasilnya kegagalan pelbagai projek yang dijaja ketika berkempen. Hasilnya lagi kegagalan pembinaan prasarana yang dijanjikan kepada rakyat. Kini pelbagai alasan dicipta untuk memperlihatkan kononnya kegagalan itu disebabkan oleh kerajaan perpaduan. Beginilah jadinya apabila Pak Pandir, Pak Kaduk dan Lebay Malang diangkat menjadi pemegang amanah. Sama-samalah kita bermuhasabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi sambutan rasmi di Rumah Kerajaan Victoria sempena lawatan 4 hari beliau ke Australia. Bernama melaporkan ketibaan Anwar disambut oleh Gubernur Victoria Margaret Gardiner dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Majlis itu mendahului perbincangan dua hala dan mesyuarat pemimpin tahunan Australia-Malaysia atau ALM kedua. Beliau melakukan lawatan itu atas jemputan Albanese yang bermula di Melbourne dan dijangka berakhir di Canberra pada Khamis ini. Ini adalah lawatan sulung Anwar ke Australia dan beliau mengetuai delegasi Malaysia ke ALM serta sidang kemuncak khas ASEAN Australia. Sidang kemuncak khas ASEAN Australia diadakan bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia dengan ASEAN dan Australia akan mengkaji semula situasi kerjasama semasa dan membincangkan penambahbaikan kerjasama sedia ada dalam pelbagai bidang termasuk peralihan tenaga, pembangunan modal insan, integrasi ekonomi, kesaling hubungan dan kerjasama maritim. Kunjungan sulung Perdana Menteri ke Australia selama 4 hari itu turut diberi liputan muka hadapan dalam media antarabangsa. Salah satu akhbar terbesar di sana ialah The Australian menerbitkan halaman muka depan yang memaparkan Anwar berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Malaysia dan Australia meneroka peluang kerjasama dalam bidang baharu ketika kedua-dua negara memulakan era progresif baharu dengan 3 tonggak utama yang dikenal pasti adalah kemakmuran ekonomi, masyarakat dan teknologi serta pertahanan dan serantau. Bagi mencapai matlamat itu, Anwar berkata beliau bersedia untuk bekerjasama erat dengan Albanese bagi mengangkat hubungan yang telah lama terjalin di tahap yang lebih tinggi. Perdana Menteri berkata Malaysia dan Australia yang akan meraihkan ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun depan telah pun membina kerjasama mantap dalam pelbagai bidang kerjasama. Datuk Seri Anwar turut memberi penjelasan kepada Anthony mengenai agenda Malaysia Madani yang merintis jalan ke hadapan untuk masyarakat Malaysia dengan merangkumi nilai keadilan, kehidupan mampan serta cara berfikir yang kreatif dan inovatif. Kenyataan bersama mesyuarat pemimpin tahunan ALM kedua Malaysia Australia menyebut Albanese memuji usaha Anwar di samping kedua-dua pemimpin itu juga berkongsi pandangan mengenai kepentingan membina dan mengekalkan institusi demokrasi yang mantap disokong oleh perkhidmatan awam yang profesional serta bermotivasi tinggi. Kedua pemimpin membincangkan cara untuk meningkatkan kerjasama antara kerajaan masing-masing termasuk mengalu-alukan perubahan program pengukuhan institusi Australia-Malaysia bagi memudah cara pertukaran institusi antara parlimen dan agensi-agensi perkhidmatan awam selain mempercepatkan pembaharuan tadbir urus, kata kenyataan itu. Malaysia Madani ialah salah satu dasar kepemimpinan negara diusulkan oleh Perdana Menteri yang memfokus kepada keharmonian masyarakat majmuk, pembangunan mampan dan tadbir urus yang baik. Malaysia Madani adalah berlandaskan 6 perkara iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan serta ihsan selain mengetengahkan 8 aspek yang membabitkan ekonomi, keuangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Selamat maju jaya Malaysia di bawah pentadbiran seorang Perdana Menteri yang berkaliber dan berkarisma dalam gagasan Madani. Diplomasi yang sentiasa seiring dengan integrasi dan toleransi. Terima kasih Malaysia. Semalam permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarganya telah ditolak oleh pihak mahkamah. Sebakan tersebut antara lain memohon pembatalan tuduhan jenayah kerana gagal mengisytiharkan aset.
Daim dan isterinya Tuh Puan Naimah Abdul Khalid berdepan dengan tuduhan tersebut. Hakim Mahkamah Tinggi Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam keputusan menolak semakan kehakiman tersebut menyatakan bahawa Daim gagal menunjukkan wujudnya niat jahat dalam siasatan SPRM. Mereka berdua sepatutnya hanya membuat permohonan mencabar tuduhan tersebut di Mahkamah Session Jenayah Kuala Lumpur. Affidavit sokongan Daim mendakwa bahawa siasatan SPRM tidak berasas dan bersifat mencari kesalahan lapor Malaysia Kini. Daim mendakwa SPRM lewat menyatakan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Tokoh hartawan tersebut turut mempersoalkan mengapa individu lain yang dinamakan di dalam Pandora Papers tidak disiasat oleh SPRM. Sementara itu, Naimah pula cuba mencabar kesahihan peruntukan undang-undang yang digunakan untuk menuduhnya berhubung pendedahan aset. Pasukan peguam Naimah dari Raj and Saj memfailkan permohonan kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur merujuk kepada Mahkamah Tinggi isu sama Seksyen 36/2 Akta SPRM 2009 melanggar hak asasi beliau. Naimah meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti yang boleh menuduh yang boleh digunakan terhadapnya dan haknya untuk perbicaraan yang adil. Beliau juga memohon perintah penangguhan ke atas kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai di hadapan Mahkamah Session sementara menunggu pelepasan permohonan rujukan. Untuk rekod pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, Naimah minta dibicarakan atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Terkini SPRM sedang menyiasat semua penerima bantuan keuangan korporat era mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia termasuk bantuan pengambil alihan aset perkapalan Mirzan Mahathir pada Mac 1968 yang bernilai 836 juta ringgit oleh Petronas. Turut disiasat ialah dana 1.79 bilion ringgit untuk mengambil alih kepentingan Tan Sri Tajuddin Ramli di Malaysia Airlines System MAS lapor CNA. Siasatan ke atas suntikan dana Petronas kepada konsortium perkapalan berhad yang sahamnya dimiliki 51% oleh Mirzan juga bermasalah untuk Tun Dr. Mahathir. Ini kerana Petronas memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan semua pelaburan, pembelian dan penyahlaburan perlu mendapat persetujuan Perdana Menteri dan lembaga pengarah. Siasatan SPRM terhadap pengambil alihan MAS oleh kerajaan turut berkaitan dengan Tun Daim Zainuddin. SPRM sedang meneliti punca di sebalik keputusan kerajaan membayar premium tinggi untuk 29% kepentingan equity yang dipegang Tajuddin. Badan Anti Rasuah juga sedang menyiasat aktiviti korporat platform dagangan Singapura, Central Limit Order Book atau CLOB dan pengambil alihan Multipurpose Holdings Berhad lewat 1990-an. Siasatan ke atas dua kes ini dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan Singapura, Akbar Khan, yang rapat dengan Tun Daim. Tahukah anda, kes pendakwaan yang dilakukan ke atas Tun Daim adalah kegagalan mengisytiharkan harta bagi harta yang disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram. Ini merupakan kesalahan yang disarankan oleh United Nations dan Bank Dunia untuk diambil oleh negara-negara yang terdedah kepada kleptokrasi dan jenayah sindiket antarabangsa. Ia dipanggil sebagai kekayaan yang tidak boleh diperjelaskan. Sebagai bekas Menteri Keuangan, kita hargai jasa beliau kepada negara. Namun untuk menerangkan bagaimana isteri dan anak-anak beliau boleh jadi kaya raya atau maha kaya sejak usia muda ketika beliau menjadi Menteri Keuangan, ia memerlukan penjelasan kepada rakyat jelata. Ramai di kalangan pemimpin UMNO seperti Tan Sri Razali Hamzah atau Kuli dan pemimpin lain pernah mengeluarkan dakwaan bahawa Tun Daim Zainuddin selewing harta parti UMNO dan secara peribadi dapat keuntungan besar daripada perswastaan. Maka, sebagai rakyat kita berharap melalui kes ini, Tun Daim boleh mencuci nama beliau jika dakwaan itu salah belaka dan berniat jahat. Namun, jika ianya mampu membuktikan sesuatu, tahukah Tun Daim Zainuddin betapa kecewanya rakyat yang diambil hak mereka selama berpuluh tahun tanpa rela demi memperkayakan keluarga mereka. Pegar yang diharap, pegar pula yang makan padi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Soal rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.